Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi serta penjaga kuasa Surau Rawdatul Jannah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan haji maupun hajah, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita dapat menunaikan solat pada maghrib, dan juga kita dapat duduk dalam majlis ilmu yang mana merupakan satu majlis yang sangat indah, satu majlis yang sangat baik, yang bersama dengan kita para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, maghrib, antara maghrib dan isya ini disebutkan sebagai nasyiatul lail ataupun permulaan malam, di mana sebelum kita pergi pada 1/3 malam, akhir malam, maka kita akan melalui permulaan malam. Dan inilah waktu yang sangat baik, waktu yang sangat penting untuk kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, sehingga adanya solat sunat yang dinamakan solat sunat awabin di antara waktu maghrib dan isya ini. Dan juga kita mendapat peluang untuk menunggu masuknya waktu isyak apabila kita duduk beriktikaf, kita duduk dalam masjid ataupun kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Jadi muslimin muslimat tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, insya-Allah saya telah diamanahkan, diminta untuk bersama-sama di surau ini bagi pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. InsyaAllah sebulan 2 kali tuan-tuan, hari Isnin, minggu pertama dan ketiga, dan kalau ada yang kelima lah, maknanya minggu yang ganjil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, sebagaimana yang kita ketahui, ilmu tasawuf ini satu ilmu yang sangat penting bagi kita. Kerana kalau kita belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah, tuan-tuan, banyak menerangkan tentang adab dan juga akhlak. Saya ingin menceritakan tentang adab dan juga akhlak. Kerana kita, Islam ini ibarat seperti sepohon pokok, tuan-tuan, yang mana pokok ni ada akarnya, ada akar tunjangnya. Jadi setiap akar ataupun pada pokok ini, tuan-tuan, disebut sebagai kita punya akidah, kita punya keimanan. Maknanya penting lah. Kalau tak ada pokok, kalau tak ada akar, macam nak ada pokok. Jadi akar dia perlu kuat. Kemudian dalam akar yang kuat, yang baik, pokok yang baik akan menghasilkan dahan yang besar. Maka dahan ini adalah syariatnya, dahan ini adalah cara hidupnya. Dan daripada dahan lah, tuan-tuan, akan menghasilkan buah yang manis, buah yang masak. Ini adalah akhlak sebagai kita seorang Islam. Maka tak lengkap, tak cukup sekiranya pokok itu akar dia kuat, dahan dia besar, tapi tidak ada buah, ataupun buahnya tidak menjadi, buahnya rosak, kan? Kita akan fikir untuk kita buang je lah pokok ni, kita tembang je pokok ni. Maka tuan-tuan, dengan sebab itulah ia merupakan perkara yang penting. Dengan akidah keimanan yang betul, yang kuat, tuan-tuan, kemudian
kita katakan cara hidup yang betul, maka perlu disusul dengan akhlak dan juga adab. Dalam setiap amal ibadah kita ni ataupun amalan kita, semuanya ada adab dan akhlak. Contohnya kita nak tidur ada adab ni, kita makan minum ada adab ni. Nanti tuan kita tengok dalam kitab ni, bagaimana puasa ada adab ni, kita nak solat pun ada adab ni. Kemudian apa pun yang kita lihat akan ada adab dan akhlak. Sebab itulah tuan-tuan, bagi Nabi SAW diutuskan kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima lima kalimat akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak atas muka bumi ini, atas dunia ini. Dan juga kita lihat bagaimana ketika ditanya tentang akhlak baginda Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi ni seperti Al-Quran, maknanya sempurnanya akhlak baginda Nabi. Dan saya memetik kata-kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam satu petikan, aku menyeberangi lautan fiqh, aku sampai ke seberang. Aku menyelami lautan tauhid, aku sampai ke seberang. Aku menyeberangi lautan falsafah, aku sampai ke seberang. Tetapi apabila aku menyeberangi lautan tasawuf, aku tenggelam dalam lautan yang tanpa penghujung. Nak bagi tahu bahawa sesungguhnya kepentingan mendalami lautan ilmu ini yang sangat penting. Dan kata begitulah, dalam ilmu tasawuf pun luas. Dia punya apa yang kita nak lihat, apa yang kita belajar. Dan kata Syekh Ibnu Ibad menukilkan dalam kitab beliau Syarah Hikam daripada Ibu Atta'illah Iskandari, katanya, ketahuilah olehmu bahawasanya yang dimaksudkan dengan kelebihan ilmu yang dinyatakan secara berulang-ulang dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah ilmu yang memberi manfaat yang disertai dengan perasaan takut kepada Allah, serta dilengkapi dengan kegerunan kepada Allah dan firman-Nya. Adapun yang takut kepada Allah itu hanyalah dari kalangan ulama. Takut itu akan melazimkan kamu dengan ilmu. Ini kepentingannya. Dan saya mengambil, insyaAllah pada malam ini kita melihat terlebih dahulu apa yang disebut dalam Muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Dan kalau kita lihat disebutkan di sini, dan kita akan tengok nanti tuan-tuan, ada beberapa bahagian dalam kitab ini, iaitu bahagian pertama adalah adab-adab dalam melaksanakan ketaatan. Melihat kepada adab bangun tidur, sehinggalah kita nak tidur semula, adab masuk ke dalam tandas, adab berwuduk, adab pergi ke masjid, adab bertayamum, adab sembahyang, adab menjadi imam dan makmum, adab hari Jumaat, adab puasa. Itu yang pertama. Bahagian yang kedua diceritakan tentang cara-cara untuk meninggalkan maksiat. Itu yang pertama, cara meninggalkan maksiat yang zahir, maksiat anggota kita. Ada 7 panca indera kita, 7 kena jaga: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, 2 tangan dan 2 kaki. Ini maksiat zahir. Yang keduanya, cara meninggalkan maksiat batin, iaitu maksiat hati, yang mana meninggalkan sifat hasad, riak, ujub. Ini dia yang kedua. Dan itu yang kedua. Dan pada bahagian yang ketiga disebutkan adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq dan juga makhluk. Adab kita dengan Allah, adab adab seorang guru, adab seorang murid, adab dengan ibu bapa, adab dengan seluruh manusia. Nanti kita akan lihat Imam Ghazali ajar macam mana adab dengan orang yang kita kenal, adab dengan orang yang kita tak kenal, dengan sahabat karib. Kita akan lihat. Maka disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam kitab ini pada Muqaddimah, yang mana kitab ini kalau kita lihat dikarang oleh diterjemahkan oleh dia punya kata pengantarnya daripada Abu Ali Al-Majdi An-Nadawi, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam.
Saya mengambil mukadimah daripada kitab ini. Disebutkan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan rasa cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat mencari ilmu untuk berlumba-lumba untuk mendapatkan kemegahan dan berkawan dengan manusia dan terkemuka di kalangan manusia untuk menarik perhatian orang dan sebagainya, maka kata Imam Ghazali, sebenarnya kita telah berusaha untuk menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu. Jadi maka apa yang kita lihat di sini tuan-tuan, bahawa yang paling penting adalah niat kita dalam belajar, niat kita dalam mencari ilmu. Dan juga kata Imam Ghazali lagi, ketika ini seorang guru yang mengajar ilmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Seperti sabda Rasulullah SAW, man a'ana ala maksiatin walau bisyatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang menolong orang lain melakukan suatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Maka ada sahamnya. Bila mana kita mengajak orang ke arah kebaikan, tuan, maka akan ada kebaikannya, ada pahalanya. Kita mengajak orang kepada perkara yang tak baik, maksiat pun ada keburukannya. Dan jikalau niatmu dalam mencari ilmu itu untuk mencari redha Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, tahu dan sebagainya, kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan-ikan dalam laut semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Ini kelebihan Allah betul-betul. Kalau sahabat beritahu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa berusaha payah pergi belajar, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Tuan-tuan, sebab itu majlis ilmu ni penting. Tuan-tuan, nanti kita akan lihat. Saya pun pernah tazkirah kat saya cerita tentang kelebihan masa, tuan. Kelebihan masa kita bermanfaat. Yang pertama sekali, masa diisi dengan ilmu, majlis ilmu. Sebab itu alim dengan abid ni, alim ni lagi tinggi. Maksudnya orang yang ada ilmu dengan ahli ibadah ni lebih tinggi kedudukannya yang ada ilmu. Maknanya, tuan-tuan, ialah kalau orang tu ada ahli ibadah, ibadahnya kuat tapi tak ada ilmu. Tuan-tuan, habislah. Kan kita baca kisah bagaimana seorang yang telah melakukan dosa, dah bunuh 99 orang, dia jumpa seorang abid, orang yang kuat ibadah. Dia tanya, ni Allah ampunkan tak dosa aku ni, dah buat 90, dah bunuh 99 orang. Maka kata, Allah takkan ampunkan. Kata abid ni, orang yang kuat ibadah ni, Allah takkan ampunkan kalau dah 99 orang kau bunuh. Maka dia bunuh orang tu, cukup 100. Lepas tu barulah dia cari alim. Orang yang alim kata apa? Kata orang alim, seramai mana pun kau bunuh, sebesar mana pun dosa yang kau buat, lagi besar, lagi luas dia rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Maka tuan-tuan, inilah kalau kita lihat dalam menuntut ilmu ni, tuan. Sebab tu kita tak nampak kelebihan-kelebihannya ni, tuan. Maka sebenarnya begitu besar kelebihan menuntut ilmu. Kemudian tetapi sebelum itu, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dan bagi hidayah itu ada bidayah, permulaan, dan ada pula nihayah, kesudahan, dan ada yang zahir dan ada pula yang batin. Jadi tuan-tuan, kita sebut bidayah itu hidayah. Bidayah ni permulaan maksudnya. Hidayah ini, tuan-tuan, ialah bagaimana kita orang hidayah ni, petunjuk, panduan yang Allah bagi kepada kita. Maka dia ada permulaan untuk dapat hidayah ini. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah, dan engkau tidak akan mendapat menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan berkenaan dengan zahir dan juga zahir hidayah itu. Di dalam kitab ini disebutkan bidayatul hidayah, permulaan menuju jalan hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepada nafsumu, mahu mengikut arahannya, dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu.
Tetapi jikalau engkau dapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah Allah, suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah Allah, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya untuk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hilang, sehingga engkau akan terjumus ke dalam jurang kecelakaan. Jadi tuan-tuan, maknanya walaupun kita ni belajar, duduk dalam majlis ilmu, kita ni ahli masjid, jemaah masjid, tapi kita tak akan dapat lagi daripada nafsu, tak dapat lagi daripada iblis syaitan, ni musuh kita. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, perkara ini kita kena jaga hati kita, niat kita belajar itu untuk apa sebenarnya. Dan syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan dalam ayat ataupun dalam surah Al-Kahfi. Jadi kata Imam Ghazali, syaitan ajak kita melakukan kejahatan padahal engkau berkira engkau telah membuat kebaikan. Tuan-tuan, kita rasa kita ni dah buat baiklah. Sebenarnya kita tertipu dengan mainan iblis syaitan. Ni kalau kita tak tahu lah tuan-tuan. Kan maknanya kita baca hadis yang ada golongan yang muflis nanti di akhirat. Begitu banyak kebaikan dia buat, rupanya bila jumpa Allah kosong lah. Itu penting, maknanya kita belajar ni. Buat kebaikan tapi dalam hati tu ada sifat riak, ujub, hasad dengki dan sebagainya, habis kosong amalan kita. Maka sebab itulah kata ni tipu daya syaitan, iblis. Kita solat ada bisikan-bisikan iblis. Jahat iblis ni berbentuk bisikan. Sebab itu dalam surah An-Nas Allah beritahu allazi waswisu fi sudurin nas. Dia bisik, cukuplah tu, dah banyak sangat dah solat, tak payah solat banyak-banyak lagi dah. Kau ni dah banyak sangat pahala. Akhirnya kita pun rasa, aku ni dah banyak sangat sembahyang, tak payah dah sembahyang lagi. Aku ni dah banyak sangat derma dah, cukup-cukup lah tu. Dah banyak sangat baca Quran, dah banyak sangat tolong orang, cukup-cukup lah. Ini tuan-tuan ni mainan iblis syaitan. Dan kalau buka dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian dalam usaha mereka, iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Jadi ini yang kita tak nak. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar engkau akan kelebihan ilmu dan darjat. Para ulama yang mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang disebutkan dalam hadis ini. Dan Nabi SAW bersabda, Rasulullah bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda falam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, hidayah ni apa tadi? Amalnya, amalan yang tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah. Siapa yang bertambah ilmunya tuan, tapi tidak bertambah amalnya, maka sebenarnya ia jauh daripada rahmat Allah SWT. Maka kata Imam Ghazali ni, maksudnya bila mana kita belajar tu, yang kita cuba untuk amalkan perkara tersebut. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah, asyadun nas azaban yaumil qiyamah alim lam yanfa'ullah bi ilmihi. Orang yang paling dahsyat siksa pada hari kiamat nanti adalah orang yang alim yang tidak memberi manfaat dan dia tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Maka ini bahaya. Itu maknanya dia tidak, ilmu itu tidak memberikan manfaat kepada dia, sebaliknya membinasakan dia. Sebab itu tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat ni apa kan? Ilmu yang kita belajar tu makin takut dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin kenal Allah. Ni ilmu yang bermanfaat. Tak kira lah, tak semestinya ilmu agama je. Ilmu agama je dah pastilah. Ilmu-ilmu lain pun sama. Tapi walaupun ilmu agama tuan-tuan, belajar ilmu agama, tapi niatnya terpesong, salah dan sebagainya, habis. Tapi kalau dia belajar tu maknanya menepati ilmu yang bermanfaat, maka dia beruntung. Sebab
hari ni nanti kita lihat kata Imam Ghazali, banyak hari ni ilmu yang tidak bermanfaat yang sangat disukai oleh orang sekarang dalam ayat ni. Banyak tu macam-macam ilmu kan. Ilmu kalau benda tu jahat, dia ilmu juga, tapi dia pergi pada ilmu yang tidak ada manfaat. Padahal Rasulullah SAW selalu berdoa, mengajarkan kepada umatnya, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min amali la yunfa' wa du'ai la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat dan diterima, dan daripada doa yang tidak didengar. Ini dia tuan. Jadi sebab itu kan kalau kita lihat, maka penting untuk kita menjauhi ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat bila mana kita belajar, kita dekat dengan Allah. Tak kira walaupun dia belajar ilmu perubatan, tapi bila mana belajar tu nampak kehebatan Allah jadikan manusia. Ya Allah, hebat yang jadikan manusia. Tubuh badan kita dengan salur darah kita, dengan saraf kita. Belajar ilmu tentang astronomi, falak. Ya Allah, hebatnya planet-planet ni, tak sangka begitu banyak makhluk Allah. Macam mana matahari, bulan, bintang, planet ni boleh pusing ikut paksi dia, ikut waktu dia. Tuan-tuan, bila mana kita belajar tu, kita rasa kita ni tak ada apa-apa, kecil kan? Maka dia akan jadi ilmu yang bermanfaat. Tapi bila mana dia belajar, akan jadikan dia rasa, oh, lebih pandai daripada segala-galanya, aku ni lebih hebat, datang perasaan riak dan sebagainya, habislah. Sebab tu kena lihat, belajar dalam suratul Kahfi, macam mana Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan, yang cukup hebat dengan ilmunya yang pandai. Tapi bila mana Allah kata ada Nabi, ada yang lebih pandai lagi daripada kamu, Nabi Khadir alaihissalam, tuan-tuan, Nabi Musa tak kata, oh biarlah, kan? Ataupun Nabi Musa kata, ada ke yang lebih pandai daripada aku? Setahu aku lebih pandai. Tak. Tapi dia bagi tahu, dia tanya dengan Allah, nak jumpa Nabi Khadir, nak belajar, nak menuntut ilmu dengan dia. Walaupun terpaksa cari Nabi Khadir, tuan-tuan, di antara Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, dia terpaksa bermusafir, terpaksa mengembara dengan susah payah, tapi cari juga. Ini kalau kita lihat kelebihan kepentingan. Dan maka kata Imam Ghazali lagi, berhati-hatilah kita dalam tipu muslihat syaitan. Dan jangan engkau tunduk kepada tipu muslihat syaitan yang akan memesongkan hatimu. Dan ketahuilah bahawa manusia ini dalam menuntut ilmu ini terbagi kepada 3 keadaan, kata Imam Ghazali. Yang pertama, orang yang mencari ilmu untuk dijadikan sebagai bekalan ke negeri akhirat. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali untuk dapat redha Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di kalangan orang-orang yang beruntung. Maksudnya dia tak ada niat lain. Dia pergi belajar, tuan-tuan, mencari ilmu ni, menuntut ilmu untuk dapat keredaan Allah. Ialah untuk dapat keredaan Allah dan juga untuk dia memahamilah ilmu-ilmu ni. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapat keuntungan dunia, mendapat kemuliaan, pangkat, harta benda dan sebagainya, maka dalam hatinya akan ada kejahatan seperti ini. Jadi kata Imam Ghazali, kalau ada niat yang begini, maka kita kena buang. Kerana jikalau dia mati sebelum sempat bertaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserah kepada Allah, memaafkan ataupun tidak, menerima taubatnya ataupun tidak. Jadi kata Imam, tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya, lalu dia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan ataupun bertaubat, menyesal dan sebagainya, maka kata Imam Ghazali, dia orang-orang yang beruntung. Maka yang keduanya, belajar ilmu dengan niat yang lain. Dan yang ketiganya, orang yang dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan apa juga ilmu yang dituntut itu sebagai alat untuk dia bermegah-megah dengan keduniaan. Maka ini orang yang sangat rugi. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit mukadimah dalam kitab ini, kata Imam Ghazali. Kemudian disebutkan lagi
wahai para penuntut ilmu, maka jadikan dirimu bersama dengan golongan yang pertama, golongan yang menuntut ilmu tadi kerana akhirat. Dibebagi engkau lalai dan naik. Baik, kita melihat pada bahagian pertama, tuan, disebutkan tentang adab-adab dalam melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu wajib dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan, dan dengan modal kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat dan kelebihan. Ini tu dalam apa? Adab-adab dalam melaksanakan ketaatan, bahawa perintah Allah itu ada yang wajib. Ialah perintah Allah ni kita tahu wajib, sunat, makruh, harus, haram. 5 ni tuan. Tapi kita masih nak cerita tentang wajib ni. Wajib ni adalah modal kita dalam beramal, tuan-tuan. Dan yang sunat ni, tuan-tuan, adalah keuntungannya. Maka sebab itu perkara sunat ni jangan kita kata buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tak buat kita kena letakkan, baru tak buat ni kita rugi lah. Perkara sunat dia keuntungan. Jadi perkara wajib ni modal. Tidak ada orang yang berniaga sekadar nak balik modal. Jauh sekali untuk rugi dalam perniagaan. Semua orang berniaga nakkan kepada keuntungan. Orang berniaga nak untung. Maka carilah keuntungan dalam beramal dengan melaksanakan, dengan mengamalkan perkara-perkara sunat. Kena amalkan perkara-perkara sunat. Yang mana kalau kita lihat perkara-perkara sunat ni, tuan-tuan, dia menampung kekurangan dalam perkara-perkara yang fardu. Amalan sunat ni cukup banyak. Sebab tu dalam kita melaksanakan amalan sunat ni juga, tuan-tuan, jangan kita buat cincang yang lebih kurang. Sebab dia tadi bertujuan nak cari keuntungan, nak tampung kekurangan amalan fardu. Sebab ada orang walaupun perkara itu sunat, tuan, ataupun mentang-mentang perkara itu sunat, dia buat lebih kurang. Tidak seperti perkara yang fardu. Dan perkara sunat ni kan waktunya luas, tuan-tuan. Dia tak tertakluk pada waktu. Wajib ni ada waktu dia. Solat zuhur, tuan-tuan, ada masa dia. Maghrib ada masa. Tapi solat sunat terpulang lah, tuan-tuan. Kita nak pergi haji pun ada waktu dia, musim haji. Tapi nak pergi umrah tak ada masalah. Zakat pun sampai dia punya nisab dia, tuan-tuan. Tapi kita nak sedekah dan sebagainya terpulang. Ini, tuan-tuan, luas kita kata perkara-perkara sunat. Sebab itu jangan kita meremehkan perkara sunat, tuan. Sebab kita tak tahu amalan-amalan sunat lah, tuan-tuan, yang mungkin akan memberatkan timbangan amalan kita nanti, al-mizan kita di akhirat nanti. Dan kita melaksanakan amalan-amalan sunat ni. Jadi, tuan-tuan, sebab itulah jangan berpuas hati sekadar dengan amalan fardu yang kita buat, maka tambahlah dengan amalan-amalan sunat. Amalan sunat ni cukup banyak. Maka bila tak buat tu kita akan rasa rugi. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis kursi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ila al-mutaqarribun bimithli ada'in maftaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ila bin nawafil hatta ahibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Artinya Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi. Dalam hadis kursi maksudnya Allah berfirman, kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Jadi, tuan-tuan, dalam hadis ini Allah sebut, tak ada satu cara pun kita nak dekatkan diri dengan Allah melainkan buat perkara yang Allah fardu. Tuan-tuan, sedekahlah banyak macam mana pun, tapi tak sembahyang, tak guna lah. Dia benda yang fardu tu yang paling utama. Solat sunat lah macam mana banyak pun, tapi kita tak sembahyang fardu. Benda-benda yang wajib lah. Puasa lah sunat macam mana pun, tapi tak puasa Ramadan contohnya, maka tak guna. Sebab itu dalam kita mendekatkan diri Allah ni kena betul lah dia punya cara ni. Kerana ada orang, dia pernah tanya dengan saya, maknanya dia kata, saya ni senang buat amalan sunat tapi susah nak buat amalan fardu. Ini terbalik tu kan. Kan dia buat amalan sunat ni rasa ringan, rasa rajin, tapi buat amalan fardu dia rasa berat. Tak boleh. Sebab amalan fardu ni kita kena jaga. Sebagaimana saya sebut tadi, ada waktu dia, tuan, ada masa dia.
Jadi daripada segi aturannya salah lah. Bila mana suka buat amalan sunat tapi rasa berat dan malas buat amalan fardu, mana tak betul. Sebab kata Allah dalam hadis ni, tak ada cara lain kita nak dekatkan diri dengan Allah melainkan buat apa yang Allah fardukan. Sebab bila mana kata fardu, sebab itulah dia ada masa tertentu, dia ada perkara-perkara yang perlu kita jaga, ada rukunnya, tuan. Ini nak didik hati kita lah, supaya jadi orang yang disiplin, supaya jadi orang yang taat pada perintah Allah. Kan Allah kata waktu subuh sekian waktunya, kita taat, kita redha, bukan suka-suka kita je ikut nak sembahyang berapa, nak bangun berapa. Tuan, maka kena jaga. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan dirinya kepada aku dengan menambah amalan yang sunat, menambah amalan yang sunat setelah mereka melakukan amalan yang fardu, sehinggalah aku mencintainya. Maka nak dekat lagi dengan Allah, kata Allah dalam hadis kursi ini, tambahlah dengan amalan-amalan sunat. Tadi kalau buat amalan fardu, tuan, dekat diri dengan Allah. Bila tambah dengan amalan sunat, tuan, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan-amalan sunat, begitu juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila mana kita baca Al-Quran dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan, bila mana kamu ikut Allah dan Rasulnya, yuhibbukumullah. Kata ulama, ayat ni hebat. Orang seperti ini dicintai oleh Allah, tuan-tuan. Bukan dia mencintai Allah, tapi Allah cinta pada dia. Hebat. Tapi dengan syaratnya bila mana dia buat amalan ataupun ikut sunnah Nabi, buat amalan-amalan sunat macam ni lah. Bila mana dia buat amalan sunat, tuan-tuan, sampai tahap dicintai oleh Allah. Tuan-tuan, apa faedahnya, apa kesannya bila mana kita ni dicintai oleh Allah? Apa kata Allah? Maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, akulah lidah yang ia bercakap dengannya, akulah tangan yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kaki yang ia berjalan dengannya. Maknanya bukanlah dia jalan tu dengan kaki Allah, bukanlah kata dia memegang tu dengan tangan Allah, bukan maksudnya begitu. Tapi maknanya, tuan-tuan, segala penglihatan ni, panca indera dia Allah jaga, Allah kawal, tuan. Tak mudah nak pandang benda-benda tak baik, tuan. Kaki tak mudah nak melangkah pada bau tak baik. Sebab dia orang yang sampai tahap dicintai oleh Allah. Kemudian, tuan-tuan, panca indera dia ni dia akan guna untuk ke arah kebaikan. Bila mana, tuan-tuan, kita punya panca indera kita ni, anggota kita ni Allah jaga, tuan, kesan dia besar sebenarnya. Kesan dia akan sampai tahap pada kesan ibadah kita. Sebab ibadah yang tidak khusyuk, ibadah yang rasa malas nak buat, atau rasa berat, dia balik pada anggota tubuh badan kita yang buat dosa ni, maka rasa berat. Tapi bila mana Allah jaga ni, hebat. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tengok, kita lihat para wali Allah, kisah-kisah karamah para awliya, wali Allah, tuan-tuan, lebih daripada itu. Bukan sekadar ni je. Maknanya kata bukan sekadar Allah jaga tu, mungkin, tuan-tuan, mata dia tu boleh memandang benda yang terhijab kan. Hijabnya dibuka, sampai terbuka hijabnya. Apa ni, tak kira lah, tuan-tuan, mulutnya ke telinga, kakinya. Kan kalau kita baca kisah para awliya ni, tuan-tuan, wali-wali Allah ni, Masya Allah, kan, tuan-tuan, yang hebat-hebat ni, kan, yang kita kata ada kisah wali Allah yang berdakwah, tuan, kalau pernah dengar lah, berdakwah, masuk satu kampung, tuan, nak berdakwah ni, tiba-tiba kehabisan minyak petrol, kereta habis minyak, lalu berhenti, tuan, solat sunat 2 rakaat, doa minta dengan Allah. Tuan, biasanya kalau para wali Allah ni, dia tak nampak, dia tak cerita, tapi yang cerita ni anak murid dia, yang cerita ni orang-orang yang bersama dengan dia, apa ni, diceritakan. Kemudian tuang air, dengan berdoa, solat sunat berdoa, tuang air, tuan-tuan, kereta yang tadi kehabisan minyak tu hanya dengan masukkan air boleh jalan, tuan-tuan, dengan izin Allah. Ini hebat, tuan. Jadi, tuan-tuan, kalau nak tahu kita ni wali ke tak, nanti kereta habis minyak, tuang air.
Kalau kena hantar bengkel tu maknanya kuali tu bukan wali. Ni tuan-tuan baca kisah Abuya Hamka dalam bukunya menceritakan bagaimana anak dia cerita permusafiran dia dengan ayah dia. Tajuk tak silap saya bukunya tajuk Ayahku. Jadi bermusafir beberapa hari di luar negara, dia naik kereta. Kan naik kereta dengan pemandu, anaknya di hadapan, di belakang ayahnya Hamka dan juga maknya kan, isteri Hamka. Jadi anak dia kata dalam keadaan pemandu yang keletihan sampai kereta terbabas, mereka dalam keadaan selamat lagi. Anaknya nampak taufan yang bergulung-gulung, tapi mereka masih selamat lagi. Sampai disebutkan tak tahulah apa yang dizikirkan, dibacakan oleh ayahnya tadi. Jadi ini tuan-tuan mungkin kisah-kisah para wali Allah ni yang mungkin kita kata mereka ni sampai diceritai oleh Allah. Kalau dulu tuan-tuan, masa saya belajar di Mesir tu, kalau kita ada masyayikh, guru-guru ni tuan yang hebat-hebat lah, Masya Allah. Jenis kalau kita tak datang kelas pengajian tuan-tuan, dia tahu kita pergi mana semalam. Dia tak ada informer, tak ada beritahu. Dia tahu kita pergi mana semalam. Dan dia boleh tanya kita, kenapa tak pergi ziarah makam ni. Tuan, tak menggigil kaki kita ketika itu. Jadi saya ingat dalam satu kisah, seorang sahabat duduk dalam kelas pengajian hadis, baca hadis, Sunan Sitah ke betul. Majlis hadis ni 3 hari 3 malam berlangsung. Jadi ramailah tuan anak-anak murid yang ikut ni. Jadi sahabat ni dia nak tanya soalan, tapi ramai sangat yang tanya soalan. Jadi dia kata tak apalah, esok je lah tanya. Tuan-tuan, hari kedua nak tanya soalan pun masih ramai lagi yang tanya. Dia pun tangguh kan, tak apalah aku tanya hari ketiga lah. Habis kelas tuan-tuan, dia masih tak tanya lagi soalan yang nak tanya tu. Tapi tuan-tuan, habis kelas, masyayikh tadi, guru tadi panggil dia. Dia kata, panggil dia Muhammad. Dia panggil sini. Dia kata, soalan yang kau nak tanya tu jawapannya begini. Tuan-tuan, terkejut kawan tu. Masya Allah. Dia kata, guru Hajar Hadis boleh tahu aku nak tanya apa, walaupun tak tanya lagi. Tuan-tuan, jadi kalau kita lihat tuan-tuan, banyaklah saya rasa kitab buku tu adalah jual kalau kita nak baca tentang kisah-kisah para wali Allah ni, karamah-karamah. Karamah ni tuan-tuan satu kelebihan yang Allah bagi. Kan? Dia tak semua orang dapat. Orang tertentu kita tak perlu cari. Dia berbeza dengan mukjizat. Mukjizat ni untuk para nabi dan rasul. Tuan karamah ni wali-wali Allah maksudnya kelebihan yang Allah bagi. Dia bukanlah macam mukjizat, tapi kelebihan-kelebihan yang Allah bagi pada dia. Dan tuan-tuan, sebenarnya kita punya sekurang-kurangnya karamah bagi kita ni tuan-tuan, dengan istiqamah, insya-Allah. Kata ulama, la karamah illa bil istiqamah. Bila mana kita istiqamah dengan satu-satu amalan kita tuan-tuan, dengan kita konsisten dengan satu amalan kita, tuan-tuan akan dapat lihat karamah dia. Masuk karamah kat sini akan dapat lihat rahsia di sebalik amalan tersebut. Allah akan tunjukkan tu. Kalau hari-hari kita derma tak berhenti tuan, nanti Allah akan tunjuklah. Ataupun ada amalan-amalan kita yang setiap hari kita buat, kita tak pernah tinggal tu. Maka itulah sebenarnya senjata kita. Kita akan nampak karamah ni, rahsia ni. Mungkin setiap orang tak sama. Ada orang setiap hari dia tak tinggal baca ayat kursi 100 kali katakan. Ada orang tak tinggal selawat pada Nabi 1000 kali setiap hari. Tuan-tuan, ni kita punya kekuatan sebenarnya. Benteng kita, dan kita kena ada perkara ni. Maka Allah akan tunjukkan. Maksudnya sekecil-kecil karamah tu tuan-tuan, maknanya akan dapat menyingkap rahsia kita yang kita mana istiqamah dalam beramal. Baik, kemudian disebutkan ini lah, biar bila mana tahap dicintai oleh Allah dan bila mana dia banyak melakukan amalan-amalan sunatnya, melaksanakan amalan-amalan sunatnya, sampai tahap begitu. Dan engkau wahai penuntut ilmu tak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu bermula pada pagi sampai petang. Jadi kata Imam Ghazali, betul lah, nak buat amalan sunat ni kita tak mampu. Yang pertama kena kuasai hati tu. Hati ni kena kuat tu. Betul.
Dan amalan sunat ni pun kena jaga hati, sebab amalan sunat ni dia mudah mendapat penyakit hati berbanding amalan fardu. Mungkin tuan-tuan, kita tak akan riak dengan solat fardu, tak riak. Tapi kalau tak jaga, mungkin boleh datang riak dengan solat malam, dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Kita takkan, orang takkan riak dengan solat dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib, semua orang puasa. Mana ada bulan Ramadan orang kata aku puasa, kau puasa? Tak ada. Mungkin boleh datang riak dengan puasa sunat. Jadi ni amalan-amalan sunat ni dia kena jaga hati, dan dia kena kuatkan hati untuk buat amalan-amalan sunat ni. Kalau tak betul-betul tak kuat, yelah, alah puasa sunat je, tak apalah, alah semayang semayang sunat je, tak apalah, yang penting kan yang fardu dah buat. Kalau tak betul kuat. Dan boleh kata Mazali, dan juga dengan menjaga seluruh anggotamu, masa dan nafas. Dia anggota tubuh badan kita pun kita kena jaga, tuan. Maknanya macam saya sebut tadi lah, jadi ibadah ni dia terkesan dengan kita punya anggota tubuh badan kita. Kita bila mana dah rasa malas untuk ibadah, tuan, mungkin dengan sebab anggota tubuh badan kita yang ada buat dosa. Ada dosa tangan ke, kaki ke, tuan-tuan, dosa mata ke. Sebab tu senang nak lihat, kalau nak tengok, tuan, solat subuh kita tengok, sembahyang subuh dia berkait rapat dengan kita punya kerohanian. Nak bangkit subuh ni bukan semua orang boleh bangkit subuh, tuan. Walaupun dia kuat, dia sihat, dia sadu, tuan, gagah perkasa, belum tentu boleh bangkit subuh. Belum tentu boleh mengangkat selai kain selimut yang nipis, tuan. Tak boleh. Kalaulah sebelum tidur tadi matanya dihidangkan dengan maksiat, sebelum tidur tadi mulutnya maksiat, tangan kakinya maksiat, tuan-tuan, akan bagi kesan dia untuk bangun pagi, akan bagi kesan untuk bangun subuh. Dia sangat rapat. Macam juga kalau tengok bulan Ramadan nanti, puasa nanti pun sama. Kalaulah dalam keadaan berpuasa pun masih lagi melakukan maksiat, tuan, maka akan bagi kesan pada puasa kita, akan bagi kesan pada ibadah kita, kan? Sebab tu tengok 7 anggota yang kita kena jaga, nanti kita akan lihat tu, termasuk perut lah tadi kata Imam Ghazali. Maknanya kalau buka puasa tadi dikenyangkan dengan sekenyang-kenyangnya makanan, tuan, dikodokkan semua jadi satu, tuan, habis. Itu yang akan jadi macam malasnya nak ibadah. Dan yang sangat kita takuti, yang sangat kita takuti, bukan sekadar malas untuk melakukan amalan sunat, tapi meninggalkan amalan sunat ni rasa tak ada apa-apa, rasa biasa. Memanglah tak salah kan, tapi bila mana datang rasa biasa tu yang kita patut kena ada rasa bersalah, kan? Sebab bila dia tak sampai tahap pada kelazatan beribadah. Dan sebab kita tak nak jadi golongan yang rugi yang saya sebutkan tadi, kan? Tak ada orang nak rugi. Sebab tu setiap hari doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kan hari kita minta dengan Allah, kami ni zalim, ya Allah, kalau tak ampun dengan kami, tak rahmati kami, Allah, kami orang yang rugi. Tuan-tuan, rugi yang sebenarnya rugi di akhirat. Rugi kat dunia tak apa, jadi kita tak nak rugi di akhirat. Kan, yang macam tengok amalan sunatnya tak ada, tengok pahalanya berkurangan, muflis dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat dan rahmat Allah SWT, kita dah azan ke? Dah. Satu minit lagi. Okey, Jadi kata Imam Ghazali, dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada dalam hatimu, dan dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Dan dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu, dan segala langkah-langkahmu, dan segala diammu dan gerakmu. Sama ada engkau bergaul dengan orang ramai ataupun engkau duduk bersendirian, semuanya Allah perhatikan. Tuan-tuan, Allah tahu. Kita duduk dengan orang ramai, kita tak risau. Tapi bila kita bersendirian, tuan-tuan, semua Allah tahu. Gerak hati kita, tuan-tuan, kan? Apa yang terlintas, semua Allah sangat tahu, kan? Sebab itu disebutkan firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Surah Al-Mu'min ayat 19. Dialah Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ini dia. Sebab itu dalam ilmu tasawuf ni, tuan-tuan, dia lain sikit. Nanti kita akan lihat. Kata Imam Ghazali, salah satu maksiat mata, maksiat mata. Kita ni kalau cerita maksiat mata, kita tahu bila pandang benda tak baik, kan?
pandang benda tak baik, wanita apa ni, pandang aurat yang bukan mahram kita, apa ni, benda-benda tak baik lah. Itu maksud mati. Tapi bila kita belajar ilmu tasawuf, kata Imam Ghazali, salah satu maksud mata apabila kita memandang orang lain dengan pandangan penghinaan. Ini maksud mata. Dosa. Tengok orang kan. Kita tengok orang, kita tak cakap dalam hati kita, nampak orang ni macam lekeh, nampak bodoh, nampak macam jahat ni, kan? Pandangan mata ni Allah sebut dalam Quran ni, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati kamu. Pandangan mata yang khianat ya, sembunyikan dalam hati. Dan bila mana pandangan mata yang khianat, dalam hati akan terus tuan-tuan keluar su'udzon kan, benda-benda yang tak baik, sangka buruk. Jadi kalau dalam ilmu lain kita mungkin tak sampai pada itu, tapi bila ilmu tasawuf kita lihat begitu. Pandang orang, pandang hina, pandang lekeh, pandang bodoh, pandang apa, kita pandang begitu. Suatu walhal kita tak tahu kan. Mungkinlah orang yang kita pandang hina, orang yang kita pandang tak betul, kita tak tahu, mungkin namanya dah tercatat sebagai salah seorang ahli syurga, kan? Kita tak tahu. Maka sebab itu mata kena jaga daripada perkara-perkara tersebut. Ini jugalah permainan-permainan iblis dan syaitan. Jadi tuan saya rasa cukup sekadar itu untuk sedikit perkongsian pada malam ini. Yang mudah-mudahan sama-sama dapat bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Azza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bi ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.